Satu, rakyat yang Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Kepada yang baru pula, jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Lah, seperti biasa, kepada sesiapa saja yang menonton video As nak doakan diberikan kalian semua kesembuhan dan tersedang sesiapa yang sedang diuji dengan kesakitan, diberikan kebahagiaan luar biasa dan dimakbulkan setiap doa-doa dan impian kalian, insya-Allah. Amin. Lah, hari ni Az nak react lagi satu video dari channel Seri Cendia Kawan. Yang ni ramai juga yang request untuk Az react. Az tak pernah lagi lihat. Dengan judulnya 5 perkara yang saya kagum dengan Indonesia. Orang Malaysia yang berkongsi mengapa dikagum dengan Indonesia. Nak tahu apa pendapat beliau? Jom ikut Az react. Udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Hari ini saya nak membicarakan mengenai 5 kekaguman saya kepada negara Indonesia. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel saya, like dan juga share. Seri Cendia Kawan. Jangan lupa guys untuk kita bantu subscribe. Satu, rakyat yang Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah kerana mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah, di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri pun mempunyai sambutannya tersendiri. Bahkan NGO Indonesia begitu bangga mengadakan sambutan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengadakan upacara menaikkan bendera Indonesia walhal di pedalaman sekalipun. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Bahkan jika ada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara, di Malaysia contohnya, ada yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun, insya-Allah pekerja Indonesia tersebut pasti boleh mengingati lagi apa itu Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Bahkan lebih malang, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehinggakan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Ini sangat malang bagi Malaysia, dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia, bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka walhal bercakap bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Ini perkara yang kita perlu tiru. Seterusnya kekaguman saya yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Yang saya maksudkan ialah Presiden Indonesia sekarang, iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah Jokowi. Ini kerana Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang sangat tegas. Kita boleh lihat
Pertama ialah isu kapal yang menceroboh perairan negara Indonesia. Ada kapal Malaysia, ada kapal Vietnam, ada kapal pelbagai negara yang menceroboh perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Apa yang Indonesia buat? Mereka tangkap dan mereka bom kapal-kapal tersebut. Ini sebenarnya menakutkan penceroboh-penceroboh daripada menceroboh perairan Indonesia. Yang kedua, kita melihat apabila ada kapal Cina, kapal tentera Cina yang menceroboh kedaulatan Indonesia, kedaulatan perairan Indonesia, Presiden Indonesia dengan tegas menghantar tentera laut Indonesia dan juga nelayan-nelayan Indonesia turut bersama untuk mengusir kapal tentera laut Cina tersebut. Namun Masya Allah. di Malaysia pada waktu itu, menteri kita hanya mengatakan elephant fight elephant, the grass will suffer. Ini sangat memalukan Malaysia. Kerana kita tiada semangat untuk melawan, semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Sabas Indonesia. Ketiga, Raji. Kekaguman yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Kalau kita tengok, ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contoh yang jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang bekerja ke Malaysia, namun mereka ini selalu mendapatkan MC ataupun dalam erti kata lain cuba untuk ponteng kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia. Mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun toke dekat negara kita. Okey, ini disebabkan usaha mereka. Kebanyakan orang Indonesia apabila mereka mempunyai modal, mereka akan menyewa tanah dan menanam tanah tersebut dengan pisang, kelapa dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mereka akan terus menyewa tanah dan kemudian mereka menjadi toke di negara ini. Ini satu kelebihan rakyat Indonesia yang patut kita kagumi. Keempat, ramai ilmuwan. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Kita kena akui memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan, terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Muljana, yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Kuntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Dan sehingga sekarang ini, Prof. Dr. Slamet Muljana merupakan antara sarjana Indonesia yang paling ramai dirujuk untuk kajian kerajaan Melayu Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Bahkan walaupun beliau bukan orang yang terawal mengkaji kerajaan Sriwijaya, namun kebanyakan pendapatnya diterima oleh sarjana-sarjana kemudian kerana mempunyai bukti yang kukuh dan yang lebih tepat. Selain daripada bidang sejarah, banyak lagi ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang kita boleh lihat, terutamanya dalam bidang ilmu-ilmu yang sukar seperti bahasa Sanskrit dan sebagainya. Dan bidang itu sebenarnya tiada di Malaysia. Kita kekurangan ilmuwan yang berbakat dan juga pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bab ni saya kena akui kita ketinggalan dengan Indonesia, walaupun universiti kita sebenarnya lebih hebat daripada universiti di Indonesia. Kelima, pentingkan asal. Okey, kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa
yang mementingkan asal-usul mereka. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana? Daripada suku mana? Daripada ras mana? Daripada bangsa mana? Itu berbeza dengan kita di Malaysia. Di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Okey. Maksud dia di Malaysia hanya ada satu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Orang Jawa sudah tidak pakai pakaian Jawanya, orang Bugis sudah tidak pakai pakaian Bugisnya, orang Mandaling sudah tak pakai pakaian Mandalingnya, orang Boyan sudah tak pakai pakaian Boyannya. Mereka pakai baju Melayu setiap hari Jumaat apabila nak ke masjid ataupun setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Tapi di Indonesia, mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka, terutamanya dalam bab perkahwinan. Kalau kita tengok perkahwinan mereka memang cukup meriah dengan pakaiannya, dengan perhiasan wanitanya dan sebagainya. Ini yang hebat tentang Indonesia, sangat mementingkan asal-usul dan jati diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tadi kita dapat mendengarkan perkongsian iaitu 5 perkara yang beliau kagumi tentang Indonesia dan dapat rumuskan kat sini. Yes, betul, sangat respect dengan Indonesia, bagaimana mereka sangat-sangat memang hafal Pancasila tu. Saya ingat lagi kalau ada video-video Pak Jokowi tu yang soalan yang pasti ditanya sama orang awam adalah Pancasila, kan. Dan alhamdulillah kalau kita tengok orang kecil, orang kata budak kecil ataupun orang tu pasti akan ingat Pancasila. Dan yalah, betul, tak semua sebenarnya yang dekat Malaysia ada yang macam rukun negara kan, mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat, biasalah kan, macam tu dah tua. Kan, insyaAllah. Sebab apa? Kalau rukun negara tu memang sama juga dekat Indonesia, memang dekat sekolah memang dah baca setiap hari. Kalau perhimpunan tu memang ada lah. Okay, soal bahasa pula memang betul, saya sangat setuju. Sebab di Indonesia memang semuanya menggunakan bahasa Indonesia secara, walaupun kita berbahasa Cina ke apa sahaja bangsa India, walaupun kita Jawa ke apa, bila kita bertemu kita masih boleh berbahasa dengan satu bahasa komunikasi yang sama, iaitu bahasa Indonesia, gitu. Dan sangat respect juga dengan Indonesia. Sebenarnya mereka Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar dan untuk kata apa, sangat respect dengan Pak Jokowi khususnya yang dikongsikan tadi, bagaimana ketegasan beliau dalam mentadbir negara, dalam memastikan kedaulatan negara itu sentiasa terjaga. Okey, walaupun kita mempunyai perbezaan dan banyak juga persamaan antara kita haruslah saling menghormati dan juga saling hidup dengan aman dan damai. Okey, kita jangan cari kata perbezaan itu adalah, bagi selalu cakap perbezaan adalah sesuatu yang perlu kita raikan dan persamaan itu akan membawa kita kepada kedamaian, insya-Allah. Okeylah, sampai kat sini dulu. Kita sentiasa Indonesia dan Malaysia seperti adik-beradik kan, kita adalah negara yang berjiran dan kita seharusnya support antara satu sama lain. Okey, jangan berantem dong. InsyaAllah kita doakan agar dua negara ini agar terus aman dan damai dan terus mencapai kejayaan yang luar biasa, insyaAllah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction Az untuk kali ini. Kepada kalian yang menonton sampai habis juga terima kasih. Seperti biasa, ini adalah pendapat peribadi beliau dan juga pendapat peribadi Az juga. Saya minta maaf. Jangan jumpa yang baru pula, jangan lupa untuk tekan subscribe. Okey, tanda sokongan kalian, like, komen dan share juga video ini. Sampai jumpa lagi. Sebarang komen tinggal ke bawah. Assalamualaikum. Bye.